ni. Dah tembung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucap terima kasih kepada tuan imam kita, juga ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kuliah subuh di pagi Sabtu ini, insya-Allah. Kita sambung lagi setengah jam tuan-tuan. Pukul 7.05 7 kita bertiah niat i'tikaf masing-masing. Ini fadilat Ramadan. Kita sambung lagi sikit. Alhamdulillah kita dapat ada solat jemaah subuh. Pahala banyak dah. Boleh duduk lagi setengah jam, insya-Allah. Sama-sama niat i'tikaf, sama-sama saya tazkirah untuk Ramadan. Semoga dapat manfaat untuk saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana memberi peluang, kesempatan, kelapangan kepada kita untuk berada di Ramadan. Hari ini berapa belas dah? 11 dah. 14 dah. Mungkin Ramadan tahun ini tuan-tuan adalah yang terakhir kepada kita. Tahun hadapan kita tak tahu lagi. Sama ada kita berkesempatan ataupun tidak, maka dikira ini peluang yang terakhir untuk kita. Rebutlah peluang ini. Kemuliaan ini, rahmat Allah, keampunan Allah, macam-macam. Dan kelebihan di bulan Ramadan ini, selain daripada puasa tuan-tuan, tidak ada pada umat sebelumnya. Ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditentukan Ramadan, diturunkan Quran pada Ramadan. Dan kalau tak lagi, ada lagi pula satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Banyak tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad puasa sebelum puasa dah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman umat Muhammad, difardukan kepada kamu puasa. Oh, berat kita puasa dah. Umat dulu puasa kau. Ini psikologi, psikologi Tuhan kata, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardu kepada umat-umat dulu. Umat dulu puasa, tapi dia letak hari-hari. Nabi sampai ke Madinah, Nabi puasa 3 hari dalam 1 bulan. 10 pertama sehari kata riwayat, 10 yang kedua sehari, 10 yang ketiga sehari, 3 hari. Bermaknanya sama juga dah. 12 bulan dia akan dapat 36 hari. Samalah kita masuk puasa 6 tu. Ada setengah riwayat Nabi puasa hak bayat 13, 14, 15 setiap bulan. Sebelum difardukan puasa tahun yang kedua tu. Setelah Nabi sampai ke Madinah, tahun pertama tak ada. Tahun yang kedua baru turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi manakala sebut min qablikum ni, orang dulu puasa juga puasa kita juga. Warna mu tak awak sangat ni, jadi manakala sebut orang lain boleh buat, mu tak boleh buat, lemah gitu. Jadi ni satu motivasi kepada umat Nabi Muhammad. Jadi semangat puasa. Tapi di bulan Ramadan, kelebihan Ramadan ini tuan-tuan tidak ada pada umat sebelum. Sehingga ditulis dalam tafsir, umat-umat dulu nak minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Ni sebab amalan sikit pahala banyak. Kita hidup hari ni 80 tahun, 70 tahun. Kalau kita dapat Ramadan Lailatul Qadar sekali ataupun 2 kali, tak tahu berapa kali lah dah. Kalau kata alfi sahrin, 1000 bulan, 80 tahun lebih. Satu. Dah kalau 2 tahun, 100 lebih. Allah, banyak. Semua nak. Ini kisahnya tuan-tuan. Nabi tahu bahawasanya umat dia umat umur pendek, usianya pendek. Ada cerita sampai ke Rasulullah, umat dulu umur 1000 tahun, beribu tahun, dan berperang sabilillah tak pernah berhenti 1000 tahun. Banyak pahalanya. Maka Nabi telitahlah, kalau umat aku begini, lebih senang
banyak pahala. Selalu Jibril bawa turun ayat, yang seperti mana kita tahu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Turun pula tambah lagi di malam di Ramadan ini, tambah lagi pula kelebihan satu malam lagi, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah, ini umat dulu, nabi-nabi dulu nak jadi umat Nabi Muhammad tuan. Satu kisah, semua nabi-nabi merayu, nabi-nabi semua 2400 nabi minta merayu kepada Allah nak jadi umat Nabi Muhammad. Rasul 313 yang ditulis dalam Quran 25 merayu nak jadi umat Nabi Muhammad. Rasul kelebihan ni tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak tolak. Allah Ta'ala terima satu di kalangan Nabi-Nabi dan satu di kalangan Rasul-Rasul untuk jadi umat Muhammad, tuan-tuan. Siapa dia? Iaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dia zaman Nabi Musa mari sapakan Nabi Isa dan sapakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak jadi umat Nabi Muhammad. Tak ada nabi-nabi dah. Nabi Rasul pula seorang, iaitu di kalangan Rasul 25 disebut dalam Quran ialah Nabi Isa alaihissalam. Isa ni hikmat Tuhan letak di langit, nak turun jadi umat Nabi Muhammad, nak turun nanti di akhir zaman nak jadi umat Muhammad. Tak ada dah dakwah dia Rasul, tak ada dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada sebut pun Isa Rasulullah. Tak ada. Boleh tuan-tuan. Ini kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bersyukurlah kita berada di akhir, tapi dari sudut hakikat kita lah yang awal. Kita lah kalau kita menepati syarak, kita dapat masuk syurga awal, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kembali kepada tajuk kita pagi ni. Saya nak cakap 3 poin. Reka-reka. Pertama, berkaitan dengan fadilat Ramadan. Yang kedua, kita nak tahu juga amalan kita ni, hakikat puasa sebenar. Yang ketiga, sikit sebanyak hikmat puasa ataupun falsafah puasa. Kalau nak bercakap sehari berat hari ni, tuan-tuan. So pun tak habis, tapi nak ringkaskan. Kelebihan Ramadan. Dalam 12 bulan Tuhan sebut inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Allah Ta'ala pencipta langit bumi ni letak lalu dah bulan 12 bulan. Tapi tak sebut nama. Satu je sebut nama, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau hak sebut ni hak hebat. Sama ada dari sudut kemuliaan, kehebatan ataupun dari sudut kejahatan. Firaun Tuhan sebut dalam Quran berapa kali. Hak tu hak jahat. Hak tengah-tengah tu tak sebut. Tak ada bulan lain tu tak sebut. Rajab, Saban, Ramadan tak ada. Rajab ke Safar tak ada. Yang sebutnya Ramadan tu. Jadi sebagai nak ringkaskan cerita, tuan-tuan, takut tuan-tuan payah ingat kelebihan Ramadannya, ulama kata berada dalam huruf Ramadan. Mudah. Ra min da alif nun pak. Ra mim da alif nun. Kalau kita kira hucul 5 huruf, kalau kira huruf besar 4 lah. Mudah, tuan-tuan, mudah ingat. Kita rebutlah peluang ni. Ra memberi makna rahmat. Rahmat, kerahmatan Allah. Yarjuna rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah, Allah tak akan azab. Tak sentuh api neraka, tuan-tuan. Kita nak cari rahmat ni. Dia banyak lafaz rahmat ni, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua tu daripada lafaz rahmat. Rahmatan pun jadi rahmat juga. Yarjuna rahmatullah. Banyak dalam istilah Arab ni dia asal daripada perkataan FM madi ataupun asal daripada musdar, lepas tu isi fa'il. Bismillahirrahmanirrahim tu asal daripada rahimah juga. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani Allah. Jadi kita carilah peluang di bulan Ramadan ini banyak-banyak rahmat Allah. Tapi ingat, rahmat Allah ini dia akan bergantung dengan kualiti puasa kita. Nanti saya akan sebut nanti, insyaAllah. Boleh dah? InsyaAllah. Orang yang dapat rahmat, Tuhan tak azab. Kita minta doa ke orang mati, ke mak ayah kita. Kita minta apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tu je.
Lepas tu tambahlah minta jangan duduk dalam kubur tu, jangan dihipit oleh kubur, jangan dalam keadaan gelak-gelmak dan sebagainya. Itu je nak. Kita doa tahlil pun kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Itu je. Rahmat. Itu yang penting. Orang dapat rahmat Allah, kasihan belah Allah, Allah tak akan azab. Tak sentuh api neraka. Yang kedua mim tu ada. Ingat ada ra. Yang kedua mim. Mim. Mim memberi makna maghfirah, keampunan Allah. Bahasa Arab maghfirah, bahasa Melayu kata keampunan Allah. Allah beri rahmat, Allah ampun. Habis. Marilah kita carilah peluang yang ada di hadapan kita ini, di saat inilah Tuhan buka peluang. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka. Ini membayangkan rahmat Allah. Iblis, syaitan-syaitan dibelenggu, digari, dikurung di bulan Ramadan ni. Mu tak boleh gerak ini. Duduk situlah buat-buatmu. Nak biar umat Nabi Muhammad buat amal dengan selesa. Kalau dah buat jahat tu tabiat dia dah tu. Weh, dia tu buat jahat juga lah puasa pun. Ramadan pun buat maksiat juga. Tu tak ada sabit dengan syaitan dah. Tidak kena-mengena dengan iblis dah, dengan syaitan dah. Tabiat dia sendiri dah. Bah dia, syaitan dia kata aku nak rehat tu. Ya tak royak atau kena kurung. Ya tak aku rehat, mu belajar diri lah. Mengikut mu lah. 11 bulan dah dia ada ajar. Lepas tu dia cuti sebulan. Ni bulan Ramadan ni dia cuti. Bah dia. Tak apa, dia main dia. Buat jahat dia main sendiri dia. Mana dia buat tu atas dasar tabiat dia, atas dasar nafsu dia. Banyak lagi hak moderongkan dia, tabiat dia dan nafsu dia, suka buat jahat. Ni susah tuan-tuan. Sampai mereka ni kalau Ramadan ni pun tak boleh nak mendidik diri dia di bulan puasa ini, habis lah. KO lah. Kalau kata istilah kereta agak bateri berarti tak agak dah. Cah pun tak jadi dah. Cah masuk kejap-kejap je lah. Na'udzubillah. Yang ketiga huruf da, rahmat, maghfirah, keampunan Allah. Da, ulama tambah lagi. Ini bukan saya cerita daripada saya, daripada ulama tuan-tuan. Ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis. Da minun dia tambah, da alif minun. Da minun jaminan, jaminan Allah tuan. InsyaAllah kalau orang dapat rahmat, dapat keampunan Allah, Allah jamin sebagai penjaminnya dengan apa? Huruf belakang nun, iaitu nikmat. Nun nikmat, tambah lagi nikmat syurga. Tuhan jamin akan memasukkan mereka yang dapat rahmat, yang mereka dapat keampunan tadi, jaminan Allah akan memasuki mereka ke dalam syurga. Tak ada belak tuan-tuan, tak ada tersahiran. Kalau Tuhan rahmat, Tuhan kasih kita, Tuhan ampun dosa habis. Bukan kau dah tak ada dosa. Dalam surah Al-Furqan, kalau tak silap ayat 70, illa alladhina taba wa amila amalan salihan ulaika alladhina yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Apa maksud? Orang yang bertaubat tuan-tuan ni, jangan lupa di bulan Ramadan ni. Jangan duk kerja nak buat amal, tu buat amal. Jangan terlupa taubat. Kita banyak ni, kita tambah tak apa. Tambah amalan tapi biar kurang dosa kita. Cari peluang bertaubat kepada Allah, semaya sunat taubat dan sebagai menyesal di bulan Ramadan ini. Taubat wa amila amalan salihan, dan beramal soleh. Maka Tuhan kata ulaikal ladzina, orang-orang ini yubaddilullahu, Tuhan tukar sayiatihim, kejahatan mereka jadi kebajikan, hasanat, kejahatan jadi kebajikan. Boleh berlaku tuan, tak ada mustahil tuan. Ini sahih, ini Quran, dan ditafsir dalam hadis pula. Ibnu Katsir dalam Safatul Tafsir, tafsir banyak tafsir saya tengok. Oh betul sungguh. Ada hadis daripada Rasulullah SAW. Nabi kata seorang ni biasalah ramah lah, tapi Nabi istilah rajulun, supaya dalam kategori orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras di hari kiamat nanti tuan-tuan, ada 7 golongan. Pertama Nabi kata rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang lelaki yang hatinya terikat di masjid, nak pergi masjid semua, nak solat Jumaat. Dah tersebut rajulun, seorang tu je tak ramah. Dalam bab bilangan tak boleh kira tu. Hadis Rasulullah gitu.
Rasulullah sebut seorang lelaki yang terakhir sekali keluar daripada neraka, dan akhir sekali dia habis dah umat aku. Ramai ni tapi seorang Nabi sebut. Habis dah. Tak ada orang lain masuk surga belakang, ada dia seorang je. Hak terakhir sekali tuan. Nak tafsir ayat tadi, panggil hak tu mari. Dia tengok dosa dia, Allah banyak sangat dosa. Ni ketar depan dah ni. Tengok baru tengok hak dosa kecil. Hak dosa besar tak nampak lagi. Tengok dosa-dosa kecil, sirar zunub yang kecil dosanya. Banyak. Malaikat tanya, mu buat ni? Buat. Ni mu buat ni? Buat. Rekod belakang tak ada. Gitu. Belakang angguk je debat. Ni baru tengok hak kecil. Lepas tu tengok, weh, hak besar ni, hak dosa-dosa besar jadi pahala, jadi kebajikan. Dia tanya pula, dah mana dosa-dosa besar yang saya buat? Menyambung ropok gitu gini, tapi tak sebut lah tu, saya sebut je. Nabi pun cerita kepada sahabat suka, sehingga nampak gigi Rasulullah, gerahai Rasulullah. Dia tanya mana dosa besar dia yang dia takut ni. Maka Tuhan jawab, dosa-dosa besar kamu ditukar jadi kebajikan dan bawa ke syurga tu. Ni tafsir ayat tu. Tak ada masalah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan kena pandai, kena cidik dah. Amalan kita tambah tarawih lah, sedekah lah, apalah dalam ibadat puasa. Jangan tinggal. Jangan lupa taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan dosa kita. Taubat. Biasalah tuan-tuan, dengan rukun-rukun taubat tu, syarat-syarat taubat, insya-Allah boleh jadi Tuhan balik tadi kejahatan menjadi kebajikan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi inilah rahmat Ramadan, keampunan Ramadan dan jaminan Allah untuk kita dapat nikmat syurga. Ini fadilat banyak tuan-tuan. Nak ringkas, tuan-tuan mudah ingat. Rahmat, min maghfirah, da jaminan, daminun, tambah 2 huruf lagi, nun nikmatun, nikmat syurga, insya-Allah. Tak apalah masuk syurga aja, tak usah tanyalah syurga mana. Itu sebagai rekasan mudah tuan-tuan ingat. Jadi yang saya sebut pak tadi, rahmat, keampunan apa ni, dia bergantung atas kualiti puasa kita. Ni masuk yang kedua tuan-tuan. Banyak Nabi kata orang puasa, kam min shaimin lain safi siyamihi illal ju'i wal ash. Banyak orang yang puasa tapi tak dapat ganjaran apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kita tak nak ni tuan. Kita tambah ni. Kita nak puasa kita biasa tahap yang dikehendaki oleh Allah. Tahap yang dikehendaki oleh Allah disebut di akhir ayat apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu dalam kamu melaksanakan ibadat puasa, kamu kena bersifat takwa. Kita faham dah. Ibadat dia tak boleh bertemu dengan maksiat, tak boleh. Lepas subuh tadi, azan subuh, pak masuk ibadat. Sampai ke azan maghrib, kita berada dalam ibadat puasa. Tapi boleh tidur, boleh bergerak, boleh cakap, boleh buat tu, boleh buat. Jangan buat dosa, tak boleh. Dari sudut adab pun tak boleh. Dari sudut sesuaian adab, orang buat ibadat tak boleh buat apa? Tak boleh buat dosa. Logik akal pun begitu tuan. Kena buat pengisian yang ibadat juga. Mari duduk di masjid, i'tikaf, baca Quran, infak, banyak berzikir, banyaklah. Banyak peluang boleh buat. Buatlah apa saja ibadat. Dalam ibadat kena ibadat tuan. Tak boleh. Dia satu kaedah dalam kaedah kita. Iza jitama'atil halal wal haram walabal haram. Kalau bertemu haram halal, maka dia jadi haram. Dia tak jadi halal tuan. Harta kita syubhat, mula kaya molek dah, harta bersih molek, masuk mari risuah 100,000, beli tu beli ni, habis. Kawan ni pula saham tu, saham ni pula 100. Maka harta syubhat, Nabi kata harta syubhat tak payah keluar zakat, aku tak terima. Tuhan tak terima. Nak harta bersih, la yaqbalullah sadaqatum min ghululin. Allah tidak terima harta zakat ataupun sedekah daripada penipuan. Tak boleh. Bui lepas boleh. Tak boleh pahala pun, tak ada. Supaya kita nak sedekah nak apa, kena cari harta yang bersih, harta 100% halal, baru dapat pahala tu. Kalau harta sebahagi masuk tabung 100,000 pun tak jadi, cuma lepas selamat. Supaya tadi orang kaya dengan harta syubhat, kaya dengan harta haram syubhat, besar tu, masalah besar. Dia harta dia dah habis dah.
Jadi subhat habis dah. Dah tu ulama katakan kena dia jadi bergerak dulu. Habis harta tu dulu. Dah habis nak kena. Bui kepada pakai miskin masuk tabung masjid kita nak lagi banyak dah. Tak boleh pahala, bui selamat je. Pahala tak boleh. Maka mula asas semula harta bersih. Allah susah ni tu. Nak rayaknya ibadat kita puasa ni kita berada dalam ibadat, jagalah tuan-tuan ibadat dia jadi konflik dengan dosa. Jangan buat dosa. Dosa fikirlah orang kita fikir kita je. Kalau lagi belajar Ramadan tengok tuan hak penjual tu lah. Dah nak beli 2 rias je mesti dah jual apa-apa saja. Boleh cuma merah, pipi merah, tangan sikat pula. Tiap upah keluar. Puasa dia puasa juga. Kita pun puasa. Dosa gilah. Selamat beli kat luar-luar gitu je. Saya tak pergi lagi ni. Tak pergi lagi belajar-belajar anak-anak pun tak pergi. Pergi kat luar-luar lah. Jauh-jauh sikit beli air tebu gitu je. Beli barang banyak-banyak, pergi Sambasung, beli banyak nak makan. Perah, nak buat sendiri je, senang. Selesai masalah tuan-tuan. Banyak fitnah. Banyak syubhat kalau kita pergi. Boleh faham Jadi banyak yang puasa tetapi tidak nak sifat takwa ni susah tuan-tuan. Senang puasa, budak-budak boleh puasa. Orang tua boleh puasa, siapa boleh puasa. Menahan makan minum dan nafsu syahwat. Tapi nak menahan dosa daripada 7 anggota kita ni. Matanya, telinganya, mulutnya, berhak atas. Tangannya, kakinya, faraknya, perutnya, 7. 4 bawah, 3 atas, 7. 7 ni melambangkan 7 tala langit, 7 bumi. 7 ni melambangkan huruf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 tu. Tuhan suka 7 tuan-tuan. Sebab orang dulu dia mati waktu 7 hari. Dia suka kat 7. Nah. Tak apa, kita boleh makan, tak apa. Tak ada masalah, buatlah 7 hari, 40 hari pun. Kita pergi ke Mekah, tawaf Syair. 7. Tuhan letak gitu dah. Hak kita duduk sembahyang. Ayat pertama. Fatihah. Berapa ayat? 7 tuan-tuan. Kita hidup dalam 7 hari. Anggota kita ni 7. Ayat Fatihah 7. Tuhan suka gitu. Senang, mudah ingat. Dia ada persamaan tu. Jadi satu-satunya kita hidup dalam 7 hari, anggota kita 7. Neraka pintu 7. Walaha sabatu abwabin juz'un maksumun. 7 pintu. Gitu jadi kita ingat tuan-tuan, nak siapa matlamat puasa ialah bukan senang, ialah matlamatnya ialah supaya kita menjauhkan diri daripada melakukan dosa di siang hari. Kerana kita berada dalam ibadat. Kalau lepas buka puasa tu tak ada ibadat dah. Dah bukan boleh buat dosa-dosa juga, tapi tidak menjejahkan pahala puasa. Dia batal puasa ni ada 2 kategori tuan-tuan. Batal puasa kena qada tu, supaya kita buat perkara yang batal puasa, minum air dan sebagainya dengan sengaja masuk air tu furuh masuk batal puasa. Tu kena qada. Batal puasa. Satu lagi ulama tasawuf kata, ulama fiqh pun kata batal pahala. Tak ada pahala puasa kita, iaitu sebab kita melakukan dosa yang utama sekalinya ialah mulut lah tuan-tuan. Sehingga dalam surah Maryam ayat 26 surah Maryam bernazar, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhan Rahman sauma, puasa. Tapi bukan puasa tak makan tak minum. Maka huraian ayat belakang, aku tak mahu bercakap dengan manusia, tak mahu bercakap dengan orang. Puasa daripada bercakap tuan. Lam ukallimu liyaul insiyah, tak mahu bercakap dengan manusia. Cakap manusia susah. Sehingga Nabi bayankan kepada kita tuan-tuan, ambil kaedah rekah. Kalau mu puasa, orang maki hamumu, orang kata kamu, orang pukulmu, orang nak bunuhmu pun, mu jangan kata apa-apa. Sehingga Nabi hajar apa? Mu jawab satu je, ana saim, saya puasa, saya tak boleh buat. Awak boleh buat. Awak tak puasa, saya puasa. Nah, semua dosa lah tuan-tuan. Jangan jadi konflik dalam kita buat amal ibadat puasa. Mulut yang utama sekali, lepas tu mata, telinga dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita nak puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak saja je tuan-tuan. Banyak hadis-hadis yang menyebut bahawasanya puasa kita ni dia istilah puasa orang awam. Puasa awam ni puasa daripada makan minum nafsu syahwat. Tapi Tuhan tak tanya, buat apa mu tak puasa dulu? Puasa dah. Tapi orang boleh habuan.
Orang boleh pahala, kita tak ada. Rugilah. Na'udzubillah. Biar kita dapat pahala seperti mana orang dapat. Ini bahagian kedua tuan. Kita masuk ke bahagian yang ketiga, iaitu pendidikan ataupun hikmat di antara fardu puasa tuan. Boleh dah? 10 minit lagi, 15 minit. Pertama sekali tuan-tuan, hikmat yang pertama ialah iman kita. Iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, imannya, keikhlasannya, muraqabahnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin tuan-tuan duduk di sini tak menipu tuan-tuan. Gi di mana pun kita puasa. Masuk dalam tadah pun kita puasa. Gi di mana pun kita puasa. Kalau kita nak menipu diri kita sendiri 13 jam daripada subuh tadi sampai ke maghrib, siapa nak ikut kita? Anak-beranak kita tahu. Masuk tadah, bawa kau minum waktu baik waktu buka puasa dulu pada orang. Jadi nak rayaknya iman kita ini satu ujian. Iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita Tuhan tahu kita buat apa kita buat, di mana kita berada. Kita yakin dengan Allah, kita tak menipu dalam puasa kita. Ini satu pengajaran. Maka dalam perbuatan lain pun gitulah tuan. Kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ada tak ada pun tak ada masalah. Orang-orang kerja pejabat kepada dia ambil kertas, ambil wifi di jabat, balik rumah, buat kerja rumah tak boleh tuan. Senyap-senyap pun Tuhan tahu berlaku dah. Atas balik. Sikit dia akan jadi banyak kalau di akhirat tuan. Jadi janganlah kita menipu diri sendiri. Dalam puasa ni mengajar kita tuan. Ini nombor satu, iman kita kepada Allah. Dan kita berasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat muraqabah tuan. Satu kisah sifat muraqabah ni saya cerita dah, iaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia round dengan kuda malam-malam. Kapal-kapal dia pergi kat darat-darat tu. Dengan rekahnya pergi berhenti, kebetulan takdir Allah berhenti satu rumah. Mak dengan anak je rumah tu. Orang lelaki tak ada, meninggal dunia dah, mati syahid dah ayahnya. Mak dia, anak duduk bawah tu, duduk tangga tu. Mak dia atas rumah ni, cakap kuat lah. Jariah dia panggil kalau kita mat, bubuhlah air sikit, gula sikit, dan susu tu esok banyak sikit kita pergi jual. Boleh untung banyak sikit. Susu kambing. Orang Arab ni susu kambing, Allah, dia berahi tu. Saya ada mengajar semua Sultan Zainal Abidin. Arab Mesir mari 5 orang 6 orang setahun dulu lah, ni tak ada ni. Ada seorang. Mari pak sampai tu tanya susu selalu. Ada susu kambing. Kata tak apa, aku cari kamu. Ada kebetulan orang Bukit Payung duduk atas seminggu 2 kali. Lah ni tak tahulah, saya berhenti dah. Jadi kebetulan Saidina Umar berhenti di tepi rumah dia. Dia cakap, mak dia kata tambahlah air sikit baru boleh untung sikit. Anak dia, mak tak boleh mak cakap sama kuat. Saidina Umar dengar. Apa tak bolehnya? Saidina Umar kemarin je khatbah jemaah, orang duk cakap Saidina Umar larang jangan menipu dalam bab jual beli. Dosa besar oi. Saidina Umar mana ada? Dia duk rumah dia ni, mana tahu? Jawab anak dia, mak, Saidina Umar tak tahu, Tuhan tahu mak. Tuhan Saidina Umar, Tuhan kita tahu. Oh gitu, dah ikut mu. Mak dia pun lemah. Dah ikut mu ada gitu kau, tak mau buat apa ikutlah. Orang buat belakang oi. Kalau tidak tak ada untung kita. Biarlah orang oi. Saidina Umar dengar perkataan Tuhan Saidina Umar ni, anak puan tu, baliklah tu Saidina Umar. Tersentuh hati dia. Tak boleh kira mak dengan anak pun lain tu. Kira kalau kita kira kat mak lah tinggi, tua dah. Tok guru dengan anak murid pun tak boleh kok dah. Tak boleh nak kira kok. Satu kisah, sama kisah lain. Satu kisah di selatan Thailand dulu. Dia pondok dia ni, dia kena melalui sungai. Sekarang ada lagi. Tapi tak ada anak cucu cicit lah. Jadi seorang pelajar ni dia lambat seumur. Dia tak ada dengan perahu pertama. Dia lebih orang. Dia mari lambat dengan perahu yang kedua. Jadi setengah jam, sejam pula baru sampai. Jadi guru tengok, mu ni lambat semua nak belajar ke mana gini. Kalau tak ada arah lah tu, saya turun lewat dah. Lepas tu mari tak ada dengan sapan pertama tu tak ada. Mari yang kedua lambat pula nak mari. Cuba kat tu guru ajar doa-doa sikit. Gini. Mu baca bismillah 40 kali.
dan mu selawat 40 kali. InsyaAllah mu boleh berjalan atas air. Kawan ni pun pagi esok pergi tu dah baca-baca bersunah. Apa kau guru dia tengok apa dia pelik dia baca. Boleh berjalan bro. Siapa orang tak siapa seorang buk dia siapa? Tok guru dia. Apa mu mari awak? Oh saya berjalan. Tok guru ayak mari. Oh gitu. Tok guru pun petang berbahasa, tok guru pun pergi baca ada JT sikit. Baca 40 kali selawat, 40 kali bismillah, 40 kali gerung tu. Anak murid tengok, weh tok guru jatuh. Tok guru selai dah. Pakai akak. Tok guru tak jadi. Anak murid jadi. Dia kata apa tok guru tu? Tok guru kata aku nak terang. Aku beri ke mak mari. Mak jadi aku tak jadi. Jadi begitulah, kita tak boleh letak atas seseorang tuan-tuan. Jadi begitu juga tadi kisahnya. Saidina Umar dengan perempuan tadi nama Jariyah, anak muda lah Jariyah ni. Baliklah Saidina Umar pun khabar ke anak dia nama Asim. Asim mu ajak geng-geng mu ni ambil peta ni. Mu pergi tanya rumah ni penghuninya berapa orang, ayah dia nya siapa, kerjaannya apa benda. Mu pergi. Kalau kita gak di Bandung ni Kuala Berang lah tuan-tuan, jauh. Pak ni Asim ni, Asim ni tengah duk bengi. Supaya ada naik motor akak kaki itulah, lebih kurang gitulah. Naik kuda lalu, pak-pak dia boro-boro pergi 2-3-4 orang. Dia musim-musim jumpa lah. Tengok betul ayah dia, oh sini tanya, duk berapa orang rumah ni? 3 orang. Dulu ayah mati dah, berperang sabilillah dengan Rasulullah, mati syahid di medan peperangan. Oh gitu. Paduk berapa orang? 2 beranak lah. Kerjanya perah susu petang, pagi pergi jual susu. 2 beranak. Oh, rekod tanya lebih kurang gitulah. Dah hasil susu ni nak banyak mana tuan-tuan. Begitulah. Akhirnya Asim tu baliklah kemukalah kepada ayahnya gitu. Dia tanya, dah mu nak kahwin tak? Senyap orang lelaki biasa dah. Esok kita buat satu pinangan, pergi menikah. Biarlah apa tak ada pun dia tersentuh. Saidina Umar sentuh tadi. Dia kata, Tuhan Saidina Umar, aku harap cucu aku ni ataupun keturunan dia ni boleh membimbing negara Arab. Oh gitu. Nikah. Kahwinlah tadi dengan Jariyah tadi tuan-tuan. Jangan tak ada tanya dah CJ, you mana, kerja apa dak tuan-tuan. Ambil atas tadi. Tuhan Saidina Umar tak tahu, Tuhan Saidina Umar tahu mak oi. Hak tu tersentuh. Dia nasihat pula, biarlah saya, tak ada apa satu pun. Aku harap cucu aku, cicit aku akan menjadi seorang yang pahlawan di negara Arab. Maka berkahwinlah dengan Asim. Maka lahirlah anak seorang, anak perempuan, cucu, nama Ummu Asim. Tak jadi juga. Akhirnya berkahwinlah hak puan tadi dengan Abdul Aziz bin Al-Hakam bin Marwan. Maka berkahwin Ummu Asim tadi dengan Abdul Aziz, barulah lahir anak lelaki, diberi nama Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Ini tuan, suara gitu keluar tu Allah, keluar dari hati ni sifat muraqabah. Dia tahu Tuhan perhati kita tuan. Allah dia payah tu. Sebab tahap dalam ilmu tauhid, tahap iman kita ni ada iman daripada makrifah, ada iman daripada muraqabah, iman daripada musyahadah, iman daripada fana. Fana ni wahdatul wujud tu. Dia tak nampak dah ni, tak nampak makhluk. Tak nampak tu. Tak ada masalah. Satu kisah. Orang wali, alim, orang soleh. Orang pergi nak berapa rumah dia. Jadi dia pakak masuk habis. Ambil. Pelik tu Syekh. Pelik dia ni. Orang lain semua marah maki hamu orang ambil harta dia. Pak dia tanya, dah buat apa Syekh? Dia diam ni. Dia kata, aku tak suka mu ni. Puak-puak mu mari ni. Ini Tuhan hantar. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, kerja Allah. Oh, gitu pula. Hak duk pegang barang letak. Mana kita? Tinggal. Tak usah ambil ya. Secara Datuk ni. Pakai tinggal lagi. Dia tak nampak orang nak. Ini panggil musyahadah tuan-tuan. Kita ni bayang je ni. Hakikat semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ini babak yang kedua tuan. 3. Sebahagian daripada hikmat yang saya nak sentuh sangat tuan-tuan. Semua orang puasa
Semua dia tanya masa tu. Jam pukul berapa dah? Nah, tanya tak, Pak? Tanya lalu pukul 5.6 tanya. Pukul berapa dah? Pukul berapa dah? Nak buka. Lah dia tak tanya lagi. Pukul 6 ni buka. Duk dapat ni, tunggu dah. Saya pun tunggu kau. Tunggu dah. Maknanya satu pengajaran amat-amat sangat dengan masa dalam melaksanakan buka puasa tu seluruh umat dengan satu time satu masa. Dan ni 6 berapa? 7 berapa? 7, 16 dah. 7 tunggu dah dapat ni. Tunggu dah. Berdoa tahlil. Cuba kita buat benda lain tuan-tuan. Cuba bawa gilah masa kita ni kepada sembahyang. Biar bergaduh gitu, biar cepat gitu. Syari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Segerakan juga dalam melaksanakan sembahyang. Ibadat-ibadat lain. Ni waktu buka sunat disegerakan, tapi kita diwajibkan. Nah, sunat disegerakan buka puasa dan sunat ditakhirkan sahur. Tapi semua manusia tak nampak mata pun dia tanya jam semua. Pukul apa dah? Nak buka puasa. Cuba letak pelajaran daripada jam ni, jaga masa wal asri ni, letak pada urusan lain, dalam ibadat lain tuan-tuan. Ini yang Tuhan nak. Ini satu hikmat. Sembahyang dah nilai dia di mana tuan-tuan? Nak bui merkah orang sembahyang di masjid ni, nilai dia macam mana? Hak buka puasa dia tunggu gung lalu bung lalu dah. Nilai dianya ialah orang azan kita duduk di mana? Azan duduk mana? Orang azam duduk ingat serius. Ni akhir ni. Kalau azam dia berada di masjid dah, ni nombor 1 lah. Orang azam kita dah berada di dalam masjid, alhamdulillah. Azam duduk di rumah, azam duduk tadah, nombor kurang berlaku. Cuba kita buat sama seperti mana yang kita bergaduh, yang kita berubuk-rubuk nak ni berbuka puasa tuan-tuan. Satu pengajaran, wal asri innal insana lafi khusr. Ini Tuhan sebut demi masa manusia dalam kerugian. Bab buka ni tak apa, bab lain dia buat lambat. Tapi kita alhamdulillah tak apa. Hak nombor 1 dalam solat jemaah, azan kita berada di masjid. Azam duduk di rumah, nombor tandah duduk mana tu, kelas 2, 3, 4 dah lah. Siapa dia azam kita berada di masjid, boleh sama tu duduk nanti nak buka puasa insyaallah. Satu lagi hikmat puasa di antaranya Allah memfardukan puasa tuan-tuan. Kalau Tuhan tidak fardu puasa, orang kaya, raja-raja, orang jutawan, orang saya pun gitu kok, tidak merasai lapar seperti mana yang kita rasa lapar keadaan kita puasa. Saya kalau kata ingat lalu cerita pergi kursus saya dengan lembaga banyak dulu masa saya kerja nak mula tumus stam tahun 2000. Jadi semasa saya lah wakil bahagian stam Sijil Tinggi Agama Malaysia stam. Jadi daripada nak buat selebuhnya, nak buat mukarrahnya tu ni, daripada awal sampai akhir tahun 2000 baru start stam. Jadi kita semua hotel masyarakat buat kerja. Pagi makan, pukul 10 makan, 12.30 makan, pukul 4 makan, pukul 6 makan puluh 6 kali 6. Mana nak berasa lapar? Mana nak berasa lapar tuan-tuan? Begitu juga manusia hidup hari ni. Tapi manakala Tuhan fardu puasa, raja ke, menteri ke, apa pun kena merasai lapar, sama je. Lapar dan dahaga sama. Daripada sifat ni lah tuan-tuan. Sebaliknya falsafah ni Allah nak supaya kita mensifati kepada fakir miskin. Hak susah numpah lari yang suruh mana banyak, negara kita berbanyak komojo banyak-banyak. Orang puasa tapi tak tahu nak buka dengan apa pun tak tahu. Puasa tak sahur pun ada. Jadi manakala kita berasa perasaan orang-orang susah ni tak makan minum begini,
biarlah kita keluar saham sikit di Ramadan ini untuk membantu mereka. Banyaklah ni TV, radio, macam-macam. Buatlah apa yang sepatut tuan-tuan. Jangan cebok dalam air keruh, sudah ada orang nak ambil kesempatan dah. Yang ambil kesempatan boleh. Manusia ni tak ada nak kira tuan. Tak ada nak kira. Mengeping gitu, mengeping, ada habuan dia, ada hak dia. Ni yang masalahnya. Jadi kita tolonglah dalam masyarakat kita sini. Kalau tak nasi ni ada hak pakai miskin. Ya malu nak mari minta, malu nak mari masjid. Kita kena siasatlah tuan-tuan. Carilah. Ini tanggungjawab juga. Susah kita beli barang bagi untuk berbuka puasa dan sebagainya. Ada setengah-setengah masjid itu dia buat buka, panggil orang mari, tak mari. Hak mari, hak tak mari dah. Hak tak mari, tak mari. Ada juga gitu. Macam-macam inisiatif lah tuan-tuan. Tapi tak berasa, kalau beri barang tu berasa hebat sikit. Berasa sampai lah kepada sasaran. Dalam keadaan kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita ingatlah kepada hak orang-orang miskin. Juga yang terakhirnya tuan-tuan, saya nasihat tadilah Nabi terakhir sebut puasa ni tuan-tuan, tapi kita jangan nak tu. Nabi kata apa? Sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat. Puasa ni satu-satu rawatan tuan-tuan. Lo ni ulama, orang pakar-pakar barat dah aku dah baru dah buat siasat. Puasa ni gitu orang Islam lah. Amerika aku masalah tu. Dah kita pakai hak Rasulullah lah, tak sudah ambil hak baru ni. Rasulullah kata dah sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat. Puasa satu rawatan tuan-tuan. Organ kita dalam perut kita ni, dia berjalan 24 jam kalau kita tak puasa. Kalau kita puasa mungkin sampai pukul 1, pukul 3 kali dia habis. Habis makanan hak dia kisar-kisar daripada malam tu, maka dia rehat kejap. Rehat musim supolori, dia berjalan juga tapi tak ada barang, tak berat. Kalau puasa, tak puasa, berat 24 jam. Tuan tidur krong-krong ni, duk hong-hong dalam perut. Duk musim semua. Ni yang menyebabkan. Dan Nabi kata lagi, pucuk daripada segala penyakit ialah daripada pemakanan. Pucuk penyakit daripada makanan. Kita terima Rasulullah lah tuan-tuan. Sumu tasih, pendek Rasulullah. Kamu puasa, kamu sihat insya-Allah. Boleh rawatan banyak. Cuba terus. Puasa sungguhlah. Kita puasa ni puasa dabah. Puasa tak makan, lepas tu buka 3 kali dah ganda. Buka 3 kali ganda makan. Begitulah tuan-tuan. Yang saya sebut sikit sebanyak untuk pengajaran kepada saya dan tuan-tuan. Ingatlah deh. 3 poin yang saya sebut tadi, fadilat Ramadan. Dan matlamat kita puasa ialah supaya kita menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa. Dan hikmat Ramadan banyak saya sebut tadi, di antaranya jaga masa lah. Semua orang puasa jaga masa, maka kita jagalah masa kita untuk dalam urusan ibadat-ibadat yang lain, khususnya sembahyang. Awal waktu tak ada masalah, disuruhkan awal waktu. Dan juga sifat perasaan kasihan belah kepada fakir miskin yang saya sebut tadi, biarlah mari di bulan Ramadan ini kalau kita sedekah, kita infak, Allah pahala banyak tuan-tuan. Di bulan Ramadan ni, tolonglah saudara kita yang susah. Itulah yang dikehendaki di antaranya falsafah Ramadan. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Untuk masa kita pun dah janji tadi tak lebih daripada 7-10 minit. InsyaAllah kita akan jumpa pula di tahun hadapan lah. Kalau tahun panjang umur sihat insyaAllah. Itulah saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa tadarruana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.